This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madam mula kelas pukul 8.30 ni. Okey, kita akan record. Kalau katakan tak faham, nak ulang lagi, boleh. Kemudian sebab Madam cakap perlahan, jadi kalau pelajar bila tengok YouTube, pelajar boleh tukar dia punya gear tu ya. Tukar gear tu kepada, kalau saya buka balik yang saya ni, saya boleh guna gear 1.75. Okay, 1.75. Sebab saya memang cakap satu-satu. Okay, sebab saya berada di Kelantan, jadi saya akan, kalau saya cakap laju, dia akan keluar dialek tu ya. Dia akan keluar dialek Kelantan. Jadi bila pelajar tengok nanti, saya tunjuk sekejap video kadang-kadang you boleh skip lah. Okay, sebab bila saya dah dibayar oleh YouTube, jadi dia ni lah ya. Dia ada iklan. So yang ini awak boleh tukar ni. Yang biasa ni awak pergi kepada 1.75 pun boleh. Mana cara soalan ini dia macam dilaju sikit. Okay, itu Madam tunjuk lah. Kok awak mengantuk dengan Madam ngajar kan. Okay. So Madam nak mula hari ni, kita nak buat soalan sebenar. Ini soalan sebenar tahun 2019. Kita dah buat dah. Kertas 1, mencabar juga. Cuma format dia berbeza lah. Okay. Masa masih lagi 2 jam setengah. Cuma bilangan soalan untuk tahun awak ni, bilangan soalannya sikit je tetapi markahnya besar. Tapi untuk 2019, okay, dia ada beberapa bahagian A, B, C tak silap saya. Kemudian markah yang dia bagi sebenarnya markah yang dulu-dulu markahnya kecil. Okey. Soalan yang pertama tentang bahagian A, bahagian B, kita tak perlu ambil pusing sebab ni bukan format awak Okey. So Madam ambil dahulu soalan nombor 1. Okey, nombor 1 ni dia suruh kita buat persamaan serentak. Dia bagi 2 kat situ dan dia minta kita beri jawapan kepada 3 tempat perpuluhan. 3 decimal places, 3 tempat perpuluhan. Jadi Madam kena bijak memilih. Okey, kena bijak memilih. Kalau nak mudahkan cerita, yang pertama Madam ada X tambah 2Y sama dengan 1. Jadi nak mudahkan cerita, biar X menjadi tajuk, iaitu X sama dengan 1 tolak dengan 2Y. Okey, selesai yang ini. Selesai. Sekarang Madam nak kisahkan yang dalam kotak ni pula. Okey, yang dalam kotak ni kita boleh silang kaki meja. Meja dekat pasar malam tu kita silang macam tu. Kita akan dapat mula-mula tu sebagai 3Y. Kemudian kita silang yang warna biru pula macam tu. 2 darab tu dia akan dapat negatif 2X. Kemudian yang bawah ni saya kena silang juga. Dia akan dapat XY. Di bawah ni XY. Dan sama dengan 5. Katakan awak tak faham mana-mana, awak terus interrupt saya. Okey, so dia akan jadi 3Y tolak dengan 2X sama dengan 5XY kerana Madam mula mendaratkan 5 dengan XY. Okey, daripada yang pertama tadi, okay, Madam dapati X menjadi tajuk. Madam dapati di sini ada X, di sini pun ada X. Madam nak buat penggantian di situ. Okey, bila kita buat, awak akan dapat 3Y ni kita salin. Tolak dengan 2X
sama dengan 5Y dan kita ada X. Gantikan nilai X awak seperti yang kita buat ni. 1 tolak 2Y. 1 tolak 2Y. Kita tolak. Kita masukkan. Lepas tu kita dapati semua sebutan kita adalah dalam sebutan Y. Itu tanda-tanda kita betul. Okay, kemudian kita mula ringkaskan 3Y tolak 2 sebab media kembang. Kembang lagi dalam. Tambah dengan 4Y sama dengan kembang dulu dapat 5Y. Kembang lagi dapat negatif 10Y kuasa 2. Okey. Media tengok dia punya ketua sekarang ni. Ketua dia negatif. Media ajak dia ke sebelah kiri. Media akan dapat 10Y kuasa 2. 3 ekor ayam tambah 4 ekor ayam jadi 7. 7 tolak dengan 5 tinggal lagi 2 ayam. Tolak dengan 2 sama dengan 0. Okey, Media boleh permudahkan semua sebutan dengan membahagikan semua sebutan dengan 2. Jadi awak akan dapat 5Y tambah dengan Y tolak 1 sama dengan 0. Bila dia bagi clue kat kita 3 tempat perpuluhan, maksudnya madam kena ready lah. Nilai A kita 5, nilai B kita 1, nilai C kita negatif 1. Sebab kita kena masuk dalam rumus X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2, B kuasa 2 tolak 4AC perkan dengan 2A. Rumus ni diberi. Sekejap, kuasa 2. Saya tertinggal kat mana? Okay, thank you. Saya tertinggal kuasa 2 di sini. Okay, thank you. Okay, kemudian Media masukkan nilai di sini. Okay, Media masukkan. Negatif B dia akan jadi negatif 1 tambah tolak. Okay, tambah tolak punca kuasa 2. 1 kuasa 2 tolak 4. A kita 5, C kita negatif 1. Okay, perkan dengan 2A kita adalah 5. Tapi saat ini kita tak perlulah nak tekan kalkulator beria kat sini sebab pelajar boleh terus congak menggunakan kalkulator. Okay, so pelajar tekan menu, pelajar ambil A. Okay, ambil A di situ. So, Media nak buat polinomial nombor 2. Degree-nya ialah 2. Tetapi Media pinjam huruf X. Sebenarnya huruf kita huruf Y. So, nilai yang depan 5, 1 dan negatif 1. Jadi sebab itu soalan kata dia nak dalam bentuk decimal places. Awak dapat bentuk pelik ni, awak tekan button SD. Itu jawapan pertama awak. Okay, jawapan pertama awak iaitu, sorry saya dah tulis huruf Y, huruf X kat sini. Ini adalah huruf Y sama dengan. Jadi nilai Y kita yang pertama ialah 0.358 sebab dia nak 3 decimal places. Itu jawapan X1. Tekan sama dengan, tekan SD. Ni jawapan yang kedua, negatif 0.558. So ada 2 nilai Y. Negatif 0.558. Okey, daripada yang kita buat tadi, kita dapati nilai X bersamaan dengan 1 tolak 2Y. X yang pertama ialah 1 tolak 2 kali ganda 0.358. Okey. So saya kira dahulu 1 tolak 2 darab 0.358.
So jawapan kita tekan SD, awak akan dapat 0.284. Okay, 0.284. Tu baru saya ganti nilai yang pertama. Nilai yang kedua, ulang 1 tolak 2Y, 1 tolak 2 darab negatif 0.558. Okey. So kita tekan 1 tolak 2 negatif 0.558. Awak akan dapat jawapan dalam bentuk pecahan, tekan SD. Itu dia jawapannya 2.116. 2.116. Jadi awak ada 2 nilai X dan juga 2 nilai Y. So markahnya pun besar di situ. Okay, markahnya ialah 5. Okay, Madam buka kepada soalan. Kalau tak ada soalan, Madam terus pergi kepada soalan nombor 2. Buka dulu. Mana rasa tak boleh? Okay, kalau boleh, Madam teruskan soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2, kata kuncinya ialah dia nak kita ringkaskan dalam bentuk 2 kuasa N tolak 1 ni memang kekal dan dia letakkan nilai di depan tu adalah P. Jadi Madam kena susun, dia ada warna biru untuk setiap sebutan. Okey, so yang pertama, 2 kuasa N, Madam ada 2 kuasa 2. Madam terpaksa tukar kuasa 2 ni menjadi kuasa 3. Okey, Madam terpaksa tukar dia menjadi kuasa 3 kerana selepas itu Madam nak nyahkan 1. Okey, Madam terpaksa buat 2 kuasa 3. Tapi bila Madam darab semula dengan 2 kuasa negatif 1, dia kembali kepada 2 kuasa 2. Tolak dengan 2 kuasa N darab dengan 2 kuasa 1. Tetapi 1 ni Madam terpaksa tukar jadi 2 dulu kerana Madam nak wujudkan kuasa negatif 1. Tambah dengan 2 kuasa N tolak 1 memang dah ada sebutan yang ketiga. Okey, Madam buka kepada soalan dahulu. Adakah anda keliru bila Madam buat proses menambah dan menolak? Okey, bila awak selesaikan ni awak selesaikan, awak dapat semula kuasa 2 ni. 2 tolak 1 ni nanti awak dapat semula ni. Awak dapat semula. Okey. Jadi semua sebutan kalau awak perhatikan bila saya tulis semula, okey, yang depan ni awak akan ada 2 kuasa 3 tu 8. Lepas tu awak ada 2 kuasa N dan yang biru tu negatif 1. Okey, yang seterusnya 2 kuasa 2 tu 4. Kemudian Madam ada 2 kuasa N tolak 1. Tambah dengan 2 kuasa N tolak 1. Boleh? Katakan pelajar menganggap, okay, pelajar anggap yang biru ni adalah bola. So dia akan jadi 8 biji bola tolak 4 biji bola. Kemudian awak tambah sebiji bola. Jadi semua sekali awak akan ada 5 biji bola. Akhirnya bentuk yang Madam dapat ni adalah bentuk di depan ini P dan di belakang ini adalah 2 kuasa N tolak 1. Seperti mana kehendak soalan. Okey, Madam buka kepada soalan. Mungkin Cikgu Ahmed buat cara lain tapi maksud dia sama. Okey, pelajar kena ni lah yang mana dia boleh. Cara memang banyak. Cuma yang mana dekat di hati pelajar, pelajar ikut yang itu. Tak semestinya saya lah. Kalau awak faham cara cikgu awak, silakan, tak ada masalah.
Okey, boleh Meda teruskan. Okey, kalau boleh Meda teruskan. So, dia kata kat sini, lepas selesai semua-semua tu, dia kata seterusnya dia suruh Meda selesaikan nombor 8 ini baru ada, 8 ni baru ada. Yang kita kira penat-penat tadi ialah yang dalam kurungan ni saja kita kira tadi. Okey. Jadi Meda nak ambil dulu nombor 8. 8. Yang warna biru tadi kita dah kira, kita dapat 5 kurungan 2 kuasa N tolak 1. Tu yang warna biru dalam tu. Bersamaan dengan 5 kurungan 2 kuasa N kuasa 2. Pertama, Meda mematikan nombor 5. Dah mati. Okey, nombor 5 dah mati. Jadi, seterusnya Meda nak suruh awak tengok dekat nombor 8. 8 tu sebenarnya ialah 2 kuasa 3. Didarab dengan 2 kuasa N tolak 1. Sama dengan 2 kuasa N kuasa 2. Dalam tajuk indeks, apabila hubungannya kita darab, kuasanya kita akan tambah. Jadi awak dapat 3 tambah N tolak 1 sama dengan N kuasa 2. Meda jadikan sebelah kiri kosong, awak akan ada N kuasa 2 tolak dengan N dan tolak dengan 2. Dia jadi gitu. Okey, kemudian Madam faktorkan. Okey, bila faktorkan dia akan jadi kosong sama dengan N tolak 2, N tambah 1. Bila awak kembang balik, awak dapat semula yang atas. Jadi daripada situ awak ada 2 nilai N. Yang pertama ialah 2. Yang kedua adalah negatif 1. Selesai soalan nombor 2. Meda buka kepada soalan. Kalau ada silakan. Okey, ada soalan? Tiada. Kalau tiada, Meda teruskan soalan nombor 3. Okey, flow tu memang begitulah sebenarnya ceritanya. Cuma sama ada nak guna kaedah cikgu awak boleh, kaedah madam pun boleh. Kaedah madam dia tinggi sikit tapi dia macam mana, yang pelajar yang tak ambil admit pun bila diguna cara madam ni dia macam cepat tangkap sebab masa dia masuk matrik umur dia 18 macam awak. Awak sepatutnya dah ke arah berada di matrikulasi dah tapi sebab masalah COVID hari tu jadi delay sekejap. Tak apa. Okey, adalah tu hikmah dia. Okey, Meda nak jawab soalan nombor 3. Okey, Meda padam dahulu. Yang ini sebab Meda study dulu sebelum ajar. Okey, apabila kita tengok yang pertama sudut tegak di sini itu adalah clue dalam soalan. Jadi segitiga sudut dalamnya adalah 180 darjah. Kita dah ada 90, kemudian kita ada 60, tak cukup lagi. Tak cukup lagi 180 darjah. Maka sudut di sini akan menjadi 30 darjah. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh kerana sepanjang curve ini, curve ini bulatan, jadi kalau di situ 10 cm jejari, sini pun 10, sini pun 10. Sebab dia macam tayar kereta. Dia sama je dia punya R. Okey, tu clue dia. Kemudian kalau pelajar tengok,
Okey, kalau dekat 60 ni, madam buat ni mata dia, torchlight. Bila dia terpandang kat sini, nilai O kat sini kita kena cari. Manakala apabila 30 ni dia celik mata dia ke sana, nilai C sama dengan 10. Kalau madam nak tahu ketinggian segitiga, madam boleh guna petua sin, iaitu kalau lampu suluh kita letak dekat sudut 30 darjah, kita akan dapati nilai yang dipancarkan ialah 10. Manakala kalau kita letak lampu suluh dekat 60 darjah, nilai yang kita nak cari ialah X. Jadi bila pelajar nak nilai X, pindahkan X ke sebelah sana bersamaan dengan 10 darab dengan sin 60 darjah bahagi dengan sin 30 darjah. Jadi bila madam kira nanti, madam akan dapat apakah ketinggian di sini. O sama dengan, so yang ini madam boleh kira sekarang lah. Okey, kita buat je pecahan. Atas tu 10 sin 60 darjah per dengan sin 30 darjah. So awak akan dapat ketinggiannya ialah 10.3. Kalau awak rasa ralat, awak nak bundar contohnya, awak tekan SD. Tapi kena bundar. Okay, kena bundar pula. Kalau confuse, biarlah dalam keadaan 10.3. So, madam tulis kat sini dahulu 10.3. Okey, selesai di situ. Belum lagi mengira. Okey, kemudian madam baca. Tadi baca kat atas, baca kat sini pula. Dia bagi dekat kita panjang lengkuk PB ialah yang ini. PB. Okey, lengkuk yang ini saja. Okey, kita belajar rumus diberi lengkuk sama dengan J theta. Dan dia dah bagi dah lengkuk S ni ialah 2.56 bersamaan dengan J kita 10 dan soalan sedang mencari nilai theta. Dari sudut POB dalam radian. Jadi bila madam nak dapatkan theta sama dengan 2.56, madam bahagi dengan 10. So kita akan dapat 0.256 sama dengan 0.256 radian. Itu soalan A. Okey. Ada nak tanya? Masa mula-mula madam kira tentang segitiga tadi, tak ada apa-apa maklumat. Madam macam nak tahu je berapa tinggi tadi. Macam kita nak tahu. Soalan tak tanya pun lagi. Okey, so madam teruskan. Madam nak cari luas dalam sentimeter persegi kawasan berlorek. Okey, mula-mula madam nak cari dulu keluasan kek yang ini dulu. Kek warna kuning. Okey, keluasan kek warna kuning. Kalau awak ingat, rumus dia ialah rumus area sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. Sama dengan 1/2 J kita 10 kuasa 2. Theta tadi kita dapat 0.256 radian. Okey, madam cari keluasan kuning dahulu. Okey, so jawapan tadi, madam darab dengan 100, madam bahagi dengan 2. So jawapan madam ialah 12.8 ataupun 64. 64 per dengan 5. Okey, keluasan yang madam dapat 64/5 ni adalah
keluasan yang berwarna kuning. Okey, jelas tak situ? Jelas. Jelas. Okey, seterusnya ada satu lagi kawasan berlorek. Okey, ada satu lagi kawasan berlorek, tapi madam kena kira semua dulu. Okey, kena kira semua dulu. Bila nak kira semua, kita akan dapat luas segitiga. Okey, kita ambil luas warna pink dahulu, luas segitiga. Okey, luas segitiga bersamaan dengan setengah darab tapak dia kat bawah ni 10 darab tinggi yang kita tercari tadi. 10 punca 3. Maksudnya kita cari yang mula-mula tadi, bukan sia-sia lah, ada gunanya. Jadi bila madam tekan kalkulator, setengah darab dengan 10 darab dengan 10 punca 3. Awak akan dapat jawapan 50 punca 3. So jawapan di sini 50 punca 3. Itu luas semua sekali. Kalau madam nak dapatkan kawasan berlorek, kawasan berlorek, madam kena ambil luas segitiga, lepas tu madam kena tolak yang ini. Tolak yang itu. Jadi rumusnya ialah setengah J kuasa 2 theta. Setengah J kita 10 kuasa 2. Sudut kita dekat sini 60 darjah. 60 darjah adalah pi bahagi dengan 3. Pi itu 180. 180 bagi 3, 60 darjah. So, madam tukar dia menjadi pi per 3. Kemudian soalan kata, sila gunakan pi bersamaan dengan 3.142. Jadi, madam pun kira. Setengah, alamak, yang tadi ke boleh guna? Boleh guna yang tadi Setengah 10 darab 10, beres. Kemudian madam delete yang ni dulu 10 darab 10 tu betul dah. Okey, kemudian madam darab dengan pecahan 3.142 per dengan 3. So keluasan yang itu adalah 1571. 1571 per 30. Okey. Jadi keluasan yang ini tadi, A ni dah dapat. Madam nak cari luas B pula. Luas B adalah segitiga tolak yang warna biru. Okey, segitiga kita tadi 50 punca 3. Itu segitiga. Tolak dengan 1571 per 30. Jadi keluasan B ialah 34.236. Okey, keluasan yang ini 32.234. Saya susah nak hafal sikit nombor sebab orang mat ni dia tak suka hafal. 34.236. Tengok sekali lagi lah. 236. Itu luas apa tu? Okey. Ini luas B. Luas A tadi kalau kita ingat luas A tadi awak dapat 64 ini 64.5. Okey, 64 per dengan 5.
Tengok dia 12.8. Yang ini adalah 12.8. Jadi kalau nak cari totalnya 12.8 ni awak tambah dengan 34.236. Jadi total keluasannya ialah 47.036. Okey. Bila awak tambah keluasan A tambah B, A 12.8 tambah dengan 34 saya lupa, 236. 236, jadi luas kawasan Belore ialah 47.036. Okey. So, Madam buka kepada soalan nombor 3 ni sebab dia ada 2 tajuk. Okey, tajuk pertama penyelesaian segitiga tingkatan 4. Kemudian dia ada tentang geometrik. Dia ada geometrik sedikit. Saya lupa apa nama tajuk dia. Geometrik saya rasa. Dia combine tu. Jadi kita kena alert betul-betul. Alright, Madam buka soalan nombor 3. Di mana rasa susah? Okay, tak ada Okay, kalau tak ada, Madam ingat kita ada bincang satu lagi lah. Kita bincang satu lagi nombor 4. FOC lah lebih masa. Walaupun minggu mulai esok Madam berkursus siang hari, malam rasanya saya free lah. Saya cuba study dululah ya. Saya kursus 8 hari. Okay. So kat sini dia bagi ada satu lengkung dia kata. Lengkung kita ialah Y sama dengan 4X tolak X kuasa 2. Itu yang pertama. Kemudian dia bagi koordinat titik di sini. Okay, dia bagi nilai X-nya ialah H. Jadi Y sama dengan 4H tolak dengan H kuasa 2. Jadi koordinat titik Q ni, paksi X dia adalah H, paksi Y dia ialah 4H tolak H kuasa 2. Itu koordinat titik Q. Yang di atas ni koordinat titik P. Okey, kat situ boleh? Baru saya kaji tentang koordinat. Okey, kemudian kita ada satu lagi titik. Titik P kita, nilai X dia adalah 2, nilai Y dia adalah 5. Jadi, Madam boleh mencari kecerunan di antara titik P, kecerunan titik P dengan titik Q. Rumus kita, Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okey, katakan Madam ambil titik Q sebagai 2. Okey, titik Q sebagai 2. Titik yang pink ni sebagai 1. Kita tengok apa yang jadi. Sama dengan 4H tolak H kuasa 2 adalah Y2. Tolak dengan Y1 adalah 5. Per dengan X2 kita adalah H, X1 kita adalah 2. Yang ini adalah gradient. Okey, settle sampai situ. Apabila kita ada curve Y sama dengan 4X tolak X kuasa 2, Madam boleh mencari kecerunan dy dx bersamaan dengan 4 tolak 2x. Nama lain dy dx adalah M sama dengan 4 tolak
2x. Pada titik Q, nilai x kita adalah H. Sama dengan 4 tolak 2H. Jadi kita ada dekat sini M, dekat sini pun ada M. Maka M yang di sini Meda gantikan dengan 4 tolak 2H. Sama dengan negatif H kuasa 2, positif 4H tolak 5. Okay, Meda buat kurungan dan dia akan darab dengan H tolak 2. Boleh ke tak? Sebab H tolak 2 ni dia duduk bawah. Bila duduk bawah, dia pergi sana jadi darab. Boleh tak sampai situ? Ataupun saya tinggi sangat? Pencerunan ni ada dua benda awak belajar. Yang pertama semasa tajuk geometri, koordinat. Yang kedua semasa tajuk pembezaan. Bila kita buat proses pembezaan, kita mendapat kecerunan. Semasa tajuk geometri, kecerunan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okey, kemudian yang ini Meda akan buat proses kembang 4 kali lah. Okey, kembang 4 kali. So yang pertama Meda akan dapat 4H tolak 2H kuasa 2. Tolak dengan, mula-mula dengan 4, kemudian dengan yang belakang 4H tolak. Kemudian nombor 2 pula. Saya akan dapat 8 tambah 4H sama dengan negatif H kuasa 2 tambah dengan 4H tolak dengan 5. Ada mana-mana yang tak boleh bagi tahu. 4H di sini termati dengan yang di sana. Termati. Kemudian Meda jadikan sebelah kiri ni kosong. Bila yang ini hijrah ke kanan, dia akan tolak dengan yang ini, tinggal lagi H kuasa 2. Yang ini ke sana akan menjadi tolak 4H. 8 ke sana dia akan jadi negatif 5 tambah 8 kita dapat 3. Jadi persamaan kuadratik kita kat sini ialah H kuasa 2 tolak 4H tambah dengan 3 dan Madam boleh faktorkan dengan mudah tanpa menggunakan kalkulator sebab dia mudah. So kat sini 3 darab 1, 3. Negatif akan selesaikan yang tengah. Jadi dari situ nilai H yang pertama adalah 3. Nilai H yang kedua adalah 1. Cuma kalau awak perhatikan di sini nombor 2. Takkanlah kita nak kata nombor H ni nombor 1. Jadi dia tidak logik. Jadi Madam terpaksa reject. Saya reject nombor H sama dengan 1 kerana tidak logik. Jadi saya dah dapat pembuktian bahawa dia suruh tunjukkan nilai H bersamaan dengan 3. Jadi H sama dengan 3 tertunjuk. Saya dah menjawab soalan A. Boleh ke? Boleh kemudian ataupun ada pelajar yang angkat tangan ni. Saya dah bercek. Tak ada. Ataupun kawan saya lah tu atau WhatsApp. Kemudian saya dah dapat nilai H3. Awak perhatikan pada koordinat, saya perlukan benda ni. Kalau nilai H ini 3, 3, saya akan dapat di sini 4 darab 3, 12. 3 kuasa 2, 9.
saya akan dapat titik dekat sini 3 dan titik di sana juga adalah 3. 3 juga. Okey, selesai dah di situ. Sekarang soalan kata, dia suruh madam cari luas rantau Belorek. Mula-mula, kita kena cari dulu luas Semorajah. Luas Semorajah adalah luas trapezium. Okey, luas Semorajah sekarang adalah luas trapezium. Okey, untuk keluasan trapezium, this is trapezium. Keluasannya ialah setengah ketinggian yang mula-mula ni, ketinggian yang ini adalah 5 tambah dengan ketinggian yang baru madam cari tadi adalah 3 dan jarak yang ini adalah 1. Okey, jadi keluasan trapezium ialah setengah darab 8, madam dapat keluasannya ialah 4. Kemudian kalau madam padam yang ini, perhatikan betul-betul. Kalau nak kawasan Belorek, madam kena cari keluasan yang ini. Tadi trapezium, madam kena tolak kawasan yang berwarna biru. Nak dapatkan kawasan berwarna biru, mudah saja. Madam kena buat proses pengamiran daripada nombor 2 sehingga H. H kita tadi adalah 3. Dan fungsi lengkung kita diberi oleh soalan 4x tolak x kuasa 2 dx. Okey, kalau nak jawapan bocor, kita dah ada dah. Integrate 4x tolak x kuasa 2 dari ke atas tu 3, kat bawah tu 2. Kalau nak jawapan bocor, dah ada dah. 11/3 jawapan dia nanti. Tapi kita kena buat jalan kerja. Okay. So yang ini madam akan dapat, ni kuasa 1. Madam akan dapat 4x kuasa 2/2. Tolak. Yang ini kuasa 2. X kuasa 3/3. Okay. So sekarang madam ganti. Yang ini madam kecilkan. So madam akan ganti 2. Nilai X madam ganti dengan 3. Tolak dengan 3 kuasa 3/3. Kemudian tolak gantian dengan nombor 2. Okey, 2 kuasa 2. Tolak dengan 2 kuasa 3 per dengan 3. Kita tak perlu kira yang ini, tak perlu susah-susah kira kerana jawapannya dah ada dalam kalkulator 11/3. Okey, 11/3 keluasan yang biru. Kalau kita nak cari kawasan Belorek, luas trapezium, tolak yang biru. Okey, kawasan Belorek bersamaan dengan 4 tolak 11/3. So jawapan tadi 4 tolak answer. So jawapan kita adalah 1/3. Selesai soalan nombor 4. Okey, madam buka kepada soalan nombor 4 dekat mana yang rasa susah. Okey, hari ni kira lajulah kita buat 4 soalan ni. Kita kejar masa. Boleh Wak? Nombor 4? Okey. So kalau tak ada. Tak ada Okey, kalau tak ada kita berhenti hari ni di sini. Besok kita akan sambung lagi mengikut yang madam study. Tadi madam study sampai nombor 4 sahaja. Biasanya yang madam study tu ngam lah untuk setengah jam lebih sikit. Kalau buat 3 soalan dia okey. Sebab kertas 2 dia agak susah sedikit berbanding kertas 1. Soalan yang madam bincang nombor 4 ni,
Dia memang keluar tiap-tiap tahun ni. Keluar tiap-tiap tahun. Sama ada kita ingat ke tak rumus trapezium, bergantung kepada individu. Okay, bergantung kepada individu. Kalau tak nak ingat rumus trapezium, katakan memang cuba ingat tapi memang tak boleh nak ingat, okey, tak apa. Awak cari luas dari sini, yang bawah ni segi 4. Tingginya tadi 3, lebarnya 3 kepada 2, lebarnya 1 lah. So keluasan segi 4, 3. 3/1, 3. Kemudian awak kira pula keluasan segi 3. Setengah, yang ini nombornya di sini 3, so jarak dekat sini adalah 2. Lebarnya 1. Setengah, darat tapaknya 1, tingginya 2. Dapat 1. Jadi segi 3 tambah segi 4, 1 tambah 3 dapat 4 juga. Janganlah awak tak ingat trapezium tak buat. Dia banyak pilihan. Okay, banyak pilihan. Sama ada guna terus trapezium atau kalau lupa buat roncit-roncit. Segi 4 tambah segi 3 bersamaan dengan trapezium. Yang ini masa kita kanak-kanak kita selalu main ni. Buat kereta api, kan kita susun Lego tu yang panjang dulu, lepas tu kita cari yang segitiga. Dia akan menghasilkan trapezium. Cuma awak tak ingatlah mainan kanak-kanak dulu. Okey, boleh? Kalau tak ada, kita akan jumpa besok hari. Sekian untuk malam ni. Assalamualaikum. Kalau ada soalan silakan. Madam cuma stopkan rakaman.